Okay. Boleh dengar suara saya? Boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, walaupun di atas talian. Mudah-mudahan Allah Taala akan terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan saya jemputlah pada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton, kalau ada rezeki dan kesempatan boleh datang ke HQ kami di USJ di Subang Jaya. Boleh datang ke sini untuk kita boleh kuliah on-site, iaitu secara bersemuka. Okey, tidak ada halangan tuan-tuan . Boleh datang ke sini ataupun menonton di atas talian lah. Tapi ikut kesempatan, dan ada baiknya kalau dapat hadir ke HQ bersama-sama dengan saya secara bersemuka lebih baik. Kalau ada persoalan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Mungkin kita boleh berbincang, berkenalan, berukhuwah dan sebagainya insya-Allah. Okey. Baik, hari ini kita akan sambung lagi tadabbur dan tafsir kita, iaitu pada surah Nuh, surah yang ke-71. Surah Nuh, surah yang ke-71. Dan kita akan sambung pada ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Dan saya jangka mungkin hari ini kita akan selesai insya-Allah sehinggalah pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-28. InsyaAllah kita akan selesaikan pada hari ini. Cuma saya suka tuan-tuan, ni sekadar tadabbur lah. Sekadar tadabbur. Saya tengok dalam surah Nuh ni bila dibaca berulang-ulang, buat homework sikit lah sebelum saya mengajar. Saya terfikir satu perkara. Nabi Nuh ni Allah takdirkan usia dakwahnya 950 tahun. Seperti mana kita tengok dalam surah Al-Ankabut sebelum ni kan. Usia dakwahnya 950 tahun. Dan ia adalah inspirasi kepada Nabi SAW. Cuma tiba-tiba terlintas di fikiran saya, punya panjang perjalanan dakwah Nabi Nuh, getirnya, susahnya, pahitnya, kemanisan tu amat sedikit dalam kerja-kerja dakwah Nabi Nuh AS. Tapi bila Allah Ta'ala bercerita tentang dakwah Nabi Nuh yang sangat panjang dan paling panjang di antara manusia ni, 950 tahun, Allah hanya sebut di dalam Quran hanya 28 ayat sahaja. Okey, hanya 28 ayat. Kalau tengok pada Quran itu sekitar dalam 3 page. Dalam 3 muka surat sahaja, hampir 3 muka surat. Saya membayangkan, ya Allah, yang kita rasa betapa panjangnya usia ni, ada orang sambil mendabik dada, sombong dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ada orang rasa sukar dan susah dengan usia di dunia ni tuan-tuan. Tapi hakikatnya di sisi Allah, usia di dunia ni paling pendek. Paling pendek. Bayangkan 950 tahun kerja dakwah, Allah hanya cerita dalam 28 ayat. Sangat ringkas dan sangat pendek. Apatah lagi kalau kita yang bukan usia dakwah, baru berusia sahaja, cecah 60 tahun ke, 65 tahun ke, 70 tahun ke. Saya rasalah kalaulah nak diceritakan sebenarnya lebih dan sangat-sangat pendek. Okey. Jadi kalau kita beribadah, ini inspirasilah. Bila kita beribadah, sepatutnya kita tak akan rasa jemu sebab kita tahu usia ni sangat pendek dan sangat singkat. Apatah lagi untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sudah tentulah tempohnya tak dan sebenarnya nak melakukan maksiat. Sebab nak melakukan amal soleh pun tak dapat melakukan dengan sempurna, dengan usia yang sangat-sangat singkat. Okey. Cuba tuan-tuan bayangkanlah, kalau ada orang cerita,
Contohlah saya baca buku Tun Dr. Mahathir. Kan? Buku usianya tuan-tuan dah 90 lebih. Bukunya tu setebal ni saja tuan-tuan. Manusia boleh baca paling cepat tuan-tuan mungkin dalam 3 hari. Lewat sedikit sampai 7 hari. Seminggu je tuan-tuan. Untuk habiskan cerita manusia yang usianya panjang. Yang jasanya banyak. Sumbangannya besar tuan-tuan. Bayangkan dapat dirangkumkan dalam buku yang tak setebal mana pun. Taklah setebal ini. Hanya setebal ini. Itu usia manusia yang 90 tahun. Yang usahanya banyak. Sumbangannya besar. Kalau nak dibandingkan dengan kita. Saya sendirilah tuan-tuan. Yang masih lagi muda, kerjanya tak banyak, usahanya tak kuat, sumbangannya tidak besar. Entahlah tuan-tuan, mungkin satu page pun tak habis. Mungkin satu page pun tak cukup. Mungkin separuh page sahaja cerita tentang saya. Mungkin 2-3 ayat saja kot. Mungkinlah. Mungkin. Ini sekadar untuk renungan bersamalah. Hidup dunia tak lama dan hidup dunia tak panjang. Okay? Tak lama dan tak panjang. Kenalan-kenalan kita, saudara mara kita pun begitu juga. Saya baru lepas kematian Pak Cik minggu lalu. Kadang-kadang kita bila flashback balik, baru rasa bermesra-mesra dengan Pak Cik kita. Baru kita bertegur sapa. Tengok-tengok dah sampai ke penghujung usianya. Usia kita tak panjang. Okey, baik. Ala kuliah tuan-tuan, kita akan sambung pada ayat yang ke-21 pada surah Nuh, surah yang ke-70-71. Minggu lalu kita dah bincang sikit ayat 21 ni. Dan minggu ni tuan-tuan kita akan ulang sedikit ayat 21 ni dan kita akan terus sampai ayat terakhir insya-Allah. Baik. Pada ayat 21 surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan kalimah qala Nuhun Rabbi innahum asawni. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah berkatalah Nuh alaihissalam. Qala itu boleh kata telah berkata ataupun telah mengadu ataupun telah berdoa Nabi Nuh alaihissalam. Yang penting tuan-tuan, ayat ini adalah cerita tentang Nabi Nuh. Dia melepaskan perasaannya, mengadu kesusahannya kepada Allah. Kita dah sebut tuan-tuan, pada surah Nuh ni ada banyak kalimah qala. Allah rakamkan Nuh berkata. Dan pengajaran dia apa tuan-tuan? Beza Allah dengan makhluk, Allah ini Tuhan yang lagi banyak kita mengadu kepadanya, lebih banyak kasih sayang yang akan dia limpahkan kepada kita. Lagi banyak kita berserah kepadanya, bercerita kepadanya, walaupun dia Tuhan yang maha mengetahui, Al-Alim, Al-Khabir, kan? Tetapi Allah Ta'ala lebih suka untuk orang yang sentiasa mengadu dan berdoa kepada Allah. Buktinya di dalam peristiwa Isra Mi'raj yang kita dah sentuh sebelum ni. Dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, Nabi SAW Allah perintahkan turunnya solat fardu 50 waktu. Ni bulan Rejab ni tuan-tuan, ramai duk ceritalah Isra Mi'raj ni. Ni cerita Isra Mi'raj pun banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri membawakan riwayat ada 6 pandangan bilakah berlakunya Isra Mi'raj. Ada 6 pandangan bilakah berlakunya Isra dan Mi'raj. Ada 6 pandangan. Tapi kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, 3 pandangan tu ditolak. Hanya 3 sahaja pandangan yang katanya yang boleh diterima lah. Itu pandangan dia. Antaranya dia menolak pandangan Isra Mi'raj berlaku pada bulan Rajab. Ni tuan-tuan jangan risaulah. Ni bukan nak bergaduh, berkhilaf. Ni sebab dia bukan soal akidah, cuma soal waktu sahaja. Sebab apa? 3 pandangan yang ditolak ni termasuklah bulan Isra Mi'raj ni, bulan Rajab ini, sebabnya 3 pandangan ni disebut berlaku tarikhnya. Pertama dia kata tahun yang ke-40. Masa usia Nabi 40 tahun. Tahun pertama kenabian tu. Tahun yang Nabi dapat wahyu di Gua Hira tu, tahun tu juga berlaku Isra Mi'raj. Yang pandangan kedua kata, ini pandangan imam-imam besar, imam-imam muktabar, pandangan Al-Imam Nawawi dan sebagainya. Pandangan yang kedua pula berlaku pada usia Nabi 45 tahun. Pandangan yang ketiga kata pada usia Nabi 50 tahun. Pada bulan Rejab. 3 pandangan ni ditolak. Logiknya tuan-tuan, sebab 3 pandangan ni berlaku semasa usia Nabi itu hidupnya lagi Siti Khadijah binti Khuwailid.
Sedangkan semua ulama sepakat solat fardu ini difardukan selepas kewafatan Siti Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan boleh nampak faham saya? Okey, faham Jelas Maksudnya 3 pandangan tadi termasuk bulan Rejab tu yang dia kata 27 Rejab berlaku Isra Mi'raj tu, tiga pandangan ni berlaku sebelum kewafatan Khadijah binti Khuwailid, sebab Khadijah wafat bulan Ramadan tahun yang ke-10 kenabian, masa usia Nabi 50 tahun tu. Okey, bulan Ramadan. Rejab 2 bulan sebelum Ramadan. Okey. Jadi masa tu Khadijah masih lagi hidup. Jadi tak, pandangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dia kata kurang tepatlah nak kata berlakunya peristiwa Isra Mi'raj pada 3 pandangan ni. Sebab masa tu Khadijah masih lagi hidup. Okay, jadi dia kata apa? Yang relevan ada 3 lagi pandangan yang lain. Antaranya dia kata berlaku pada bulan Rabiul Awal, satu lagi bulan Ramadan, satu lagi bulan Muharram tak silap saya. Ada 3 pandangan yang berikutnya dan dia berlaku tahun ke-11 dan tahun yang ke-12 kenabian. Itu pandangan dia. Cuma saya kongsi dengan tuan-tuan lah. Okay, tapi tak ada masalah tuan-tuan nak cerita Isra Mi'raj dalam bulan Rejab. Tidak ada masalah. Cuma yang kita nak highlight hari ni, Nabi diperintahkan peringkat awal 50 waktu. Turun sampai langit ke-6, Nabi terima dan Nabi turun. Jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata apa? Wahai Muhammad, kaum engkau takkan mampu buat 50 waktu. Takkan mampu. Cerita ni masyhur kan? Takkan mampu buat 50 waktu. Jadi minta pada Allah kurangkan lagi. Nabi pun naik, kurangkan lagi. Turunlah sampai 45 waktu. Turun jumpa ke Nabi Musa. Nabi Musa kata minta lagi. Dan Nabi pun turun naik. Sampailah jadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa kata minta kurang lagi. Umat kamu tak mampu. Tapi Nabi ni ada rasa malu yang menebal. Sebab itu dalam hadis kata apa? Nabi ni malu lebih daripada malunya anak dara. Pemalu sungguh Nabi kita tuan-tuan. Dan itu pengajaran untuk kita. Beza pula dengan kita sekarang tuan-tuan. Ramai yang tak malu. Nak jual produk, nak jual itu pun menari-nari kat TikTok kan. Sebab itu saya suka kata tuan-tuan. Ini mengatalah ni, nak mengatalah ni. Kalau orang dululah nak berkahwin mesti cari mana anak gadis kampung kan. Mesti pandai menjahit, pandai memasak, pandai mengemas. Hari ni jangan kata gadis kampung, gadis bandar. Dua-dua main TikTok, dua-dua tak tahu malu. Sama je. Okay? Pengajaran Nabi nak tunjuk malunya Nabi. Cuma, kalau Nabi Musa pun tahu, umat Nabi SAW tak mampu untuk kerjakan solat 5 waktu ni, apatah lagi 50 waktu, Allah Ta'ala sepatutnya lebih tahu. Betul tak? Sebab Nabi Musa pun tahu. Allah Ta'ala mesti tahu. Tapi kenapa Allah Ta'ala perintahkan peringkat awal 50 waktu? Kenapa? Sebab Allah nak Nabi ni mengadu dan meminta pada Allah. Lagi banyak Nabi meminta, lebih banyak Nabi mengadu, lebih Allah sukai dan cintai. Sebab itu tuan-tuan, tak ada masalah. Sikit-sikit angkat tangan minta pada Allah. Sikit-sikit kita angkat tangan minta pada Allah. Itu lebih baik sebenarnya. Okay? Itu lebih baik. Dan itu lebih dicintai oleh Allah. Beza dengan makhluk. Makhluk ni lagi banyak kita minta, lagi menyampah dengan kita. Okay, tapi Allah lagi banyak kita minta, lebih Allah Ta'ala sukai. Saya suka macam ni tuan-tuan. Ni saya sendirilah. Saya kongsi dengan tuan-tuan. Kalau manfaat lah. Saya suka melihat hubungan kita dengan Allah ni seperti hubungan anak kecil dengan ibu dia. Hubungan kita dengan Allah ni seperti hubungan anak kecil dengan ibu dia. Macam mana? Kalau kita masa kecil-kecil tuan-tuan, kadang-kadang ibu-ibu ni, macam saya ada anak kecil, saya nampaklah isteri saya ni, dia pergi ke dapur ke, masuk tandas ke, buat itu. Anak ni, anak saya yang kecil sekali tu, baru setahun, mesti panggil ibu dia. Ibu, mesti panggil. Sampai kadang isteri kita ni, ibu-ibu lah, mesti rasa, ya Allah, nak mandi pun tak dan. Tapi yang selalu saya akan pesan, dunia anak-anak, ibu dia. Ibu-ibu kena ingat, dunia anak-anak tu ibu dia. Ibu dia lah dunia dia. Sebab itu sikit-sikit dia akan panggil ibu dia. Okay? Kita rasa, kenapalah anak saya ni nak saya? Saya nak tidur pun tak senang, nak mandi pun tak senang, nak buat kerja tak senang. Tapi kita tawarkan hati kita, kita kata, anak ni hidupnya adalah ibu dia. Ibu dia adalah dunia dia. Apa dia buat, dia ingat ibu dia. Kita dengan Allah begitu, seperti mana kita kecil-kecil dulu, orang cubit ibu, nangis.
Kemudian dapat sedikit terjatuh, jerit lagi, ibu. Kita dapat itu, dapat ini, anak kecil mesti akan panggil nama ibu dia dulu. Macam itulah kita, hubungan kita dengan Allah. Dapat nikmat, Allah. Ditimpa ujian, Allah. Kan, berlaku apa-apa kepada kita, Allah. Datang manfaat, Allah. Datang mudarat, Allah. Seperti mana anak kecil yang sentiasa memanggil ibunya, macam itulah kita yang mesti sentiasa memanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak kita memanggil Allah, sebenarnya itulah menunjukkan perhambaan kita, naluri hati kita yang sentiasa bersangkut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik. Jadinya tuan-tuan, Allah Taala rakamkan di sini qala Nuh, walaupun Allah tahu susahnya Nabi Nuh, walaupun Allah tahu isi hati Nabi Nuh, walaupun Allah tahu macam mana jerihnya dakwah Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh sentiasa berkata pada Allah, wahai Allah, aku macam ni, macam ni, macam ni. Kaumku macam ni, macam ni, macam ni. Mengadu tu sentiasa. Okey, mengadu tu sentiasa. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi innahum asawni. Wahai Tuhan aku, sesungguhnya mereka ini asawni, menderhakai aku. Baik. Apa perkataan, apa yang kita boleh belajar dari perkataan ini? Bila Nabi Nuh kata, wahai Allah, kaumku ini, mereka ini asawni, derhaka kepada aku. Untuk kita yang sebagai ibu bapa lah, ataupun kita sebagai da'i, kita berdakwah kepada audiens, paling tidak pada ahli keluarga kita dan pasangan kita. Sepatutnya kita kena sedar, kalaulah Nabi Nuh yang sempurna, yang sifatnya sebagai Nabi dan Rasul, pakej yang sempurna, ketampanannya, tutur katanya, adabnya, akhlaknya, pakejnya sebagai manusia yang komplit sebagai Rasul, duta yang membawa agama ni tuan-tuan, pun diderhakai oleh manusia, apatah lagi kita yang bukan Rasul dan tidak sempurna. Okey, boleh faham maksud saya? Kalaulah orang yang setampan Nabi Nuh, orang yang tutur katanya menarik sebab dia Rasul, dia ni adalah sibghatullah, acuan daripada Allah ni, komplit, terbaik, sempurna. Mungkin rupa parasnya tampan, kulitnya bersih, bahasanya sopan. Kalau dia dakwah pun ditolak dan diderhakai oleh manusia, ini kan kita yang kadang-kadangnya tak sempurna, tutur kata kita tak cantik, bahasa kita tak sopan, perangai kita kotor, kan? Rupa paras kita tak berapa cantik dan sebagainya. Kita lebih-lebih lagi lah ditolak dakwahnya. Jadi ini sebagai motivasi kepada kita. Kalau Nabi pun ditolak dakwahnya, kalau kita lebih lagi. Tapi jangan kecil hatilah. Jangan kecil hati. Sebab di situlah adanya pahala sabar. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Yang beriman hanya 80 orang sekitar itu. Kalau buat kira-kira ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam tempoh 15 tahun berdakwah, mungkin seorang yang beriman. Dalam tempoh 15 tahun berdakwah, mungkin seorang yang beriman. Tapi jangan kecil hati. Sebab di situ adanya pahala sabar. Buat kerja kita, teruskan kerja kita. Adalah Allah Ta'ala akan berdatangkan bantuan-bantuannya. Contohlah. Sebab itu dalam surah Nuh, lepas surah Nuh, Allah masuk cerita tentang surah Jin. Dan itu pengajaran untuk Nabi SAW. Wahai Muhammad, walaupun kamu berdakwah ni, ditolak di Mekah dan ditolak di Taif, lalu Allah turun surah Jin kan? Masa Nabi di Qurn Manazil tu, Allah nak bagi tahu apa? Walaupun dakwah kamu ditolak oleh manusia, tapi dakwah kamu diterima oleh makhluk yang kamu tak nampak. Contohlah tuan-tuan, saya berada di HQ ni. Di hadapan saya adalah beberapa orang. Kalau ikut hati ni kita macam tu, tak nak ngajar lah. Contohlah audiens tak ramai pun. Kecil hati kita. Saya tak nak dakwah lah, saya tak nak datang kuliah lah, tak ada orang nak dengar saya punya ceramah. Tapi bersemangat tak kalau saya tanya Puan Shima, berapa hari ni viewers? Puan Shima kata, oh viewers ni ada ni. Saya tak nampak. Tapi kita tahu ada yang mendengar dan menonton di sebalik kamera tu. Naik semangat kita, motivasi kita. Begitulah dengan Nabi Nuh AS. Okay? Begitulah dengan Nabi SAW. Jadi perkataan asau ni, derhaka itu merujuk kalau para rasul pun diderhakai walaupun mereka sempurna, apatah lagi kita yang ada cacat celanya, kalau
diderhakai, ditolak itu biasa. Okey, itu biasa. Lalu Nabi Nuh kata apa? Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka derhaka kepada aku. Dalam masa yang sama, Allah gunakan kalimah wattaba'u. Wattaba'u. Ada huruf waw dekat situ. Yang ni penting tuan-tuan sebab dalam beberapa kalimah lepas ni kita akan jumpa kalimah ni berulang. Okey. Allah Ta'ala kata apa? Kaumku derhakai aku dan mengikuti. Okey. Ada kalimah waw ni. Okey, waw ni. Pen biru nampak kan? Pen biru nampak kan? Okey. Dalam bahasa Arab ada huruf yang berdamping. Ada huruf yang berdamping. Ada kala digunakan huruf waw, ada kala digunakan huruf fa, ada kala digunakan dengan kalimah thumma. Semua huruf ni memberi maksud yang berbeza-beza. Semuanya bermaksud berdamping. Berdamping ni maksudnya perkara tu berlaku dalam waktu yang sama. Okay, macam mana? Contoh, kita tengok dalam bahasa Arab. Kalau digunakan kalimah contoh, Ja'a Muhammadun wa Zaid. Ada waw kat sini. Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Fa Zaid ada huruf fa dekat sini. Ada juga digunakan Ja'a Muhammadun thumma Zaid. Okey. Takut tak nampak. Okey. Baik, apa perbezaan waw, fa dengan thumma? Kalau kalimah ni Muhammad datangnya Muhammad dan Zaid. Datang tu sama-sama. Datang tu sekali. Dia berdamping Muhammad dengan Zaid ni dia berdamping, diikat dengan waw. Maksudnya datangnya sekali. Kalau Allah gunakan kalimah fa, datangnya Muhammad, kita terjemahkan fa ni maka lah. Maka Zaid. Maksudnya yang datang ni Muhammad dan juga Zaid. Tapi kita tahu siapa datang dulu. Maksudnya dekat sini yang datang dulu adalah Muhammad. Kemudian baru Zaid. Tapi datangnya dekat sini tak diketahui bila waktu. Waktu tu kita tak tahu. Okay, waktu tak tahu. Dia datang. Yang saya tahu memang Muhammad datang dulu. Zaid datang kemudian. Tapi bila tak tahu. Mungkin lepas tu ke kemudian tak tahu. Tapi kalau disebutkan summa, Muhammad datang dan kemudian Zaid, bila datang? Dia datang selepas tu. Dah ada tempoh dia. Tempohnya panjang. Kat situ ada perbezaan. Jadi kalimah kat sini, Allah gunakan kalimah waw. Dia derhakai aku dan dia mengikuti. Waw dekat sini, dia berlaku serentak. Berlaku serentak. Dia tak terima dakwah aku. Dia derhaka pada aku. Tapi dalam masa yang sama, dia ikut siapa? Dia ikut taat kepada si fulan ni. Boleh faham maksud saya? Okay. Maksudnya benda ni berlaku secara serentak. Okay. Kalau contohlah, ini antara macam kita nak berdakwah kepada si fulan ni. Si fulan ni dia Buddhis, contohlah. Sesiapalah, selain daripada agama Allah lah. Dia tak beriman kepada Allah, tapi dalam masa sama dia beriman dengan agama lain, dengan Tuhan yang lain. Itu maka di sinilah maksud wow ni. Allah nak bagi tahu dia tolak Nabi Nuh, tapi dalam masa sama dia mengikuti siapa? Sekian. Yang ni kita nak tengok. Okey, baik.
Itu fungsi waw tu Waw tu menunjukkan masa yang sama. Jadi siapa yang dia taat? Kalau dia derhaka Nabi Nuh, siapa yang dia taat? Wattaba'u, iaitu mereka ni mengikuti, taat kepada man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Iaitu mereka mengikuti orang-orang yang ada harta dan juga ada anak-anaknya, yang tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Maksudnya apa? Allah nak kata, kaum Nabi Nuh ni, dia tak ikut Nabi Nuh, tapi dia mengikut pembesar-pembesar mereka. Orang-orang kaya dalam kalangan mereka. Tapi Nabi Nuh kata apa? Walaupun mereka kaya, ada zuriat, ada harta, tapi kata Nabi Nuh, malam yaziduhu. Yang mana benda tu tak menambah pun. Tak menambah pun. Illa khasara, melainkan kerugian. Dari sudut pandangan dunia, ya memang dia kaya. Memang dia ada harta. Memang dia ada itu, ada ini. Tapi di sisi Allah, benda tu bukan tanda kebenaran. Di situ adalah tanda kerugian. Kalau dia menolak agama Allah. Boleh faham maksud saya? Ada orang tuan-tuan, Allah beri dia nikmat. Nikmat itu bukan tanda dia ni Allah Ta'ala redha. Tak. Dan ada orang Allah berikan dia kemiskinan. Bukan tanda Allah cela dia. Tidak. Bukan itu tanda dia. Okey, kita nak ambil satu contoh. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, cuba buka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, surah 89 ayat 15. 89, 15. Contohlah, kita ambil contoh 89, 15. Okey. Okey, kita ambil contoh Sebab apa? Kita dekat dunia ni, kadang-kadang kita tak melihat dengan mata hati. Yang kita lihat dengan mata kepala je. Bagi contoh minggu lalu kan. Ada orang kata, kalau lah ada orang, sebab saya selalu, bukanlah selalu, adalah kawan saya yang kita tengah nak dakwah ni. Tapi soalan dia yang selalu dia kata, saya bukan tak nak terima Islam. Tapi kalau saya tengok Islam ni, dia mundur. Dia mundur. Tunjukkan kat saya mana negara Islam yang menjalankan hukum Islam yang maju dan berjaya. Satu daripada 10 negara yang maju di dunia, semua bukan negara Islam. Kita nak cakap, nak hujah apa? Kita nak kata macam mana? Okey. Sekarang pada surah Al-Fajr ini, surah 89 ni, ayat 15, Allah tunjukkan kepada kita, boleh jadi nikmat yang Allah beri itu bukan tanda Allah redha. Macam mana Allah kata? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kata Allah Taala, ada manusia apabila Tuhannya idza mabtalah, mengujinya. Apabila mengujinya. Mabtalah tu dia daripada kalimat ibtila. Ibtila ni ujian yang kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Dia ada beza ibtila dengan imtihan. Imtihan ni peperiksaan lah, ujian yang kita nampak. Ibtila ni ujian yang tak nampak. Ada orang kata ujian ni sakit je, tapi dia lupa. Sehat pun ujian. Tu. Itu namanya ibtila, dia tak nampak. Ada orang ingat miskin tu ujian, tapi dia lupa kaya pun ujian. Boleh faham maksud saya? Okay, jadi Allah kata ada orang yang Allah uji dia. Apa ujian dia? Mabtalahu rabbuh. Tuhannya mengujinya fa akramahu, iaitu Allah muliakannya. Wa na'amahu, dan Allah berikan kepadanya kesenangan. Fayaqulu, maka dia pun berkata, kerana nikmat tadi tu kan, Allah beri dia rezeki, Allah beri kemuliaan, Allah berikan kesenangan, dia pun kata, Rabbi akraman, Tuhan aku muliakan aku. Nampak? Ujian Allah, Allah beri ujian kesenangan, kekayaan, penghormatan. Dan dia sangka Allah muliakan dia. Ayat 16, wa amma, dan ada pun manusia lain, idza mabtalahu, apabila Allah mengujinya, faqaddara alaih, faqaddara tu iaitu Allah sempitkan rezekinya, nikmatnya. Faqaddara. Sebab itu tuan-tuan perhatikan kalimah qaddar. Qaddar tu, qaddara tu, qaddara, faqaddara. Faqaddara tu, malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sempit.
Kita tahu Lailatul Qadar malam kemuliaan, malam keagungan kan. Tapi qadara juga memberi maksud sempit. Faqaddara alaihi rizqah. Allah sempitkan rezeki dia. Kenapa malam Qadar apa? Yalah had lah, dibataskan lah, dibataskan ataupun disempitkan. Okey. Kenapa malam Lailatul Qadar tu diterjemahkan juga dengan ayat ini? Maksudnya disempitkan, dibataskan. Maksudnya ruang tu tak ada. Sebab nak kata malam tu ribuan malaikat turun, tak tahu mungkin jutaan malaikat turun. Turun itu dalam keadaan sampai ruang-ruang muka bumi ni sempit, tak ada ruang kerana dipenuhi dengan para malaikat. Itu disebut malam Lailatul Qadar. Okay, Lailatul Qadar. Sebab qadar tu luas maksud dia. Ada kadar, ada batasan dia. Sempit dan sebagainya. Jadi Allah kata faqadara alaihi rizqah. Allah sempitkan rezeki manusia ni. Fayaqulu, maka dia berkata, sangkaan dia lah, Rabbi ahanan, Tuhan aku sedang menghina aku. Ni fitrah kan tuan-tuan? Bila kita dapat rezeki lebih, oh Allah sayang lah. Bila kita disempitkan rezeki, Allah benci aku ni, Allah hina aku. Allah jawab apa tuan-tuan? Tengok ayat 17. Kalla, sekali-kali tidak. Belum tentu lagi. Nampak? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi kamu diberikan kekayaan, Allah redha. Belum tentu. Belum tentu lagi kamu diberikan kemiskinan, Allah benci. Belum tentu lagi. Sebab itu, okey. Tengok surah Al-Fajr yang awal-awal tu. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah tengok. Tengok pada ayat yang ke-6 surah Al-Fajr. Flash ke belakang Kita ke belakang, undur ke belakang. Ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Daripada ayat 6 sampai ayat 10, Allah datangkan 3 contoh. Pertama, kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah datang cerita kaum Ad. Kedua, Allah cerita pada ayat 9 tu, wa thamud alladhi jahbu sakhra bil wad. Allah cerita tentang kaum Thamud. Dan yang ketiga, Allah cerita tentang Firaun pada ayat yang ke-10. Ada 3 contoh dekat situ. Apa perkaitan dia tuan-tuan? 3 contoh ni, 3 bangsa yang Allah beri nikmat yang macam-macam. Samud dengan nikmat yang macam ni. Allah kata apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadhatil imad. Kaum Ad ni tuan-tuan, iaitu kaum yang Allah Ta'ala berikan nikmat, kemampuan, ilmu teknologi yang sangat hebat. Dia yang duk pahat tu. Pahat apa tu kita kata? Apa nama? Bukan Petra, dia di apa nama? Tak. Dia kaum Nabi Allah masih Muhammad. Saya dah lupa dah. Sekejap. Tapi saya lupa dah. Betul lupa sungguh ni. Okey. Ad dan juga Samud. Sekejap. Okey. Samud adalah kaum Nabi Saleh. Samud adalah kaum Nabi Saleh. Ad adalah kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud yang duduk dekat Yaman. Okey. 3 bangsa ni tuan-tuan, Allah berikan mereka kekuatan. Okey, yang mana Allah kata apa? Iramadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad adalah kaum yang dikenali sebagai bangsa Arab yang paling kuat. Bangsa Arab yang paling kuat. Allah berikan dia nikmat kekuatan. Nikmat tu. Dan itu satu kemuliaan. Orang dulu kalau mereka bekerja, mereka kerja dengan kekuatan fizikal. Jadi itu kemuliaan. Kaum Samud pula adalah kaum Nabi Saleh. Mereka diberikan nikmat teknologi. Mereka boleh potong tu. Madain Saleh. Hari ni kita panggil ini Al-Ula. Okay? Ada satu tempat di utara Madinah tu. Dia gunung-gunung macam Petra di Jordan tu. Dia potong gunung-gunung tu sangat cantik. Ukiran-ukiran macam ni dia potong di gunung. Lurus. Sangat cantik. Itu kemampuan yang Allah berikan. Dan bacaan saya, kaum Samud ni, dia memotong gunung bukan guna pahat. Rasa dia guna apa? Dia menggunakan teknologi air. Dia memotong pahat tu. Ini maksudnya ilmu Allah beri ni.
kemuliaan lah. Firaun pula Allah beri dia nikmat, kekayaan harta, kuasa dan sebagainya. Tiga-tiga bangsa yang Allah sebut contoh ni, tiga-tiga yang Allah berikan nikmat yang tak ada pada orang lain. Nikmat kekuatan tak ada orang lain, nikmat teknologi yang tak ada pada orang lain, nikmat kekayaan yang tak ada orang lain. Tapi Allah kata tiga-tiga ni fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Ayat 13 tu. Tiga-tiga tu Allah fasabba, Allah tuangkan ke atas mereka sauta azab, iaitu azab yang menggunakan cemeti. Allah rotan je tuan-tuan. Maksudnya belum tentu lagi nikmat yang Allah beri pada kita tanda Allah sayang. Kalau kita menolak agama Allah, tak beriman pada Allah, belum tentu lagi. Jadinya kayu pengukur tanda Allah redha ataupun tidak bukan pada rezeki, bukan pada nikmat. Okay? Belum tentu lagi. Orang miskin pun belum tentu lagi Allah cela. Redha Allah ataupun tidaknya redha Allah ni adalah pada kenal atau tidak kita pada Allah. Okay? Sebab itu ayat ni, surah Al-Fajr ni sebenarnya nak tegur orang Quraisy. Walaupun kamu jaga Kaabah, walaupun kamu pemimpin di tanah haram, walaupun kamu menguasai Masjidil Haram ni, kamu yang menguruskan jemaah-jemaah haji, itu bukan tanda Allah redha kamu. Sebab Abu Jahal kata apa? Takkan Tuhan hina aku pemimpin Mekah. Aku pemimpin tanah haram. Aku menjaga bumi ni. Takkan Tuhan hina aku? Aku kaya, ada pangkat, ada kuasa, dihormati sebagai bangsa Quraisy dan sebagainya. Betul Allah sebut ayat ni. Okey, jadinya begitulah dengan ayat yang ke-25 surah Nuh. Okey. Nabi Nuh diderhakai, tapi pemimpin-pemimpin yang diberikan kekayaan, yang diberikan kekuasaan, dihormati dan diikuti. Itu bukan pengukurnya. Kita lah ni, kita yang kena kenal ni. Ada orang dia ada pengikut ramai, majoriti pengikut dia. Itu bukan tanda kebenaran. Kan? Boleh jadi yang minoriti yang tak diikuti itu kebenaran. Sebab kebenaran tak diukur pada ramai ataupun sedikit. Kebenaran diukur adalah bagaimana kita mengenal Tuhan mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Okay? Bagaimana piawaian yang ditetapkan oleh agama, itulah pengajaran. Sebab itu nanti kita akan tengok lepas ni. Kesan dia buruk. Bila kita mengikut ramai-ramai, bukan mengikut yang telah Allah tetapkan. Hanya mengikut dengan mata kita. Saya nampak dia macam betul lah. Kita pun ikut dia. Belum tentu lagi Sebab penilaian kita adalah dari sudut mata hati kita. Keimanan kita, bukan dengan mata kepala. Okey, boleh faham tak ayat ni dulu? Boleh faham Okey. Sebab tu Nabi Nuh mengadu. Kaumku derhaka pada aku, tapi kaum aku dia mengikut pembesar-pembesar yang kaya raya ni. Kemudian ayat 22 Nabi Nuh kata apa? Wa makaru makran kubbara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka itu wa makaru makra, melakukan tipu daya kubbara, iaitu tipu daya yang sangat besar. Baik. Sebenarnya kubbara ni satu-satunya kalimah yang Allah guna dalam Quran. Tak ada pada kalimah yang lain. Kubbara. Okey. Sepatutnya kalimah dia kabira. Sama je. Okey, kubbara tu sama je dengan kalimah kabira. Okey. Cumanya kenapa digunakan kalimah kubbara tu, sebenarnya nak bagi tahu. Ni namanya isim mubalaghah. Nak kata dia punya tipu daya dia sangat hebat. Sangat besar tipu daya dia. Saya ni habis usaha dah. Itu macam kita lah duk cerita. Kadang ada ayat yang kita gunakan kalimah tu bombastik. So, contohlah, ni sebiji. Tapi kalau kita cerita, kawan tu seirah dengan dia ni, memang sejibik macam dia. Macam tu. Kita terbalik yang perkataan tu. Tapi orang faham, kita menekankan kalimah. Faham tak? Bukan nak kata seirah dah, dia memang sejibik macam tu. Boleh faham? Dia penuh penekaran. Jadi, kubara itu sebenarnya kabir, besar. Tipu daya dia sangat licik, sangat besar. Tapi Nabi Nuh kata apa? Kubara, sangat besar. Dia susah nak ni. Tipu daya dia sangat hebat lah. Itu gambaran daripada Nabi Nuh alaihissalam. Okey. Baik, pada ayat ni ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba buka surah As-Saba, surah yang ke-34.
Surah As-Saba, surah 34 ayat 33. Surah As-Saba, surah 34 ayat 33. Surah 34, 34, 33. Surah 34 ayat 33. Okey, Allah kata apa tuan-tuan? Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makrul lail wan nahar id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sebenarnya tipu daya kamu di waktu malam dan waktu siang yang menghalangi kami. Maksudnya apa? Ada golongan lemah ni, dia cakap pada golongan-golongan yang kufur lah, yang sombong ni. Dia kata apa? Mereka ni menipu kami, makrul lail wan nahar. Tipu kami malam dan siang. Nak maksudnya tipu daya dia tak berhenti-henti. Dia punya dakwah dia tu siang malam buat kerja. Okey, sampai kami ni dah tak nampak dah. Mana kebenaran, mana kebatilan, tak nampak dah. Sebab kerjanya siang malam. Kemudian dia kata apa? Itta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Ketika kamu menyuruh kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Wa asarun nadamata lamma ra'ul azab. Kedua-dua belah pihak menyatakan penyesalan tak kala mereka melihat azab. Wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami telah memasang belenggu di leher orang-orang kafir. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak dibalas melainkan dengan api yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa tuan-tuan? Ini cerita tentang orang kafir, pemimpinnya dan pengikutnya. Pengikut akan salahkan pemimpin. Macam mana kami nak kenal kau wahai Tuhan? Pemimpin ni yang sesatkan kami siang malam buat kerja dakwah. Siang malam kami sampai tak nampak engkau dan kami tak tahu kebenaran. Kami termakan dengan tipu daya pemimpin yang cerita tentang kebatilan. Ini ayat dia ni. Okay, penyesalan kepada golongan kafir. Yang mana pengikut mula bercerita tentang pemimpin dia. Saya terpaksa, bukan terpaksa, saya ni menyesal ikut pemimpin sebab saya ni terpercaya dengan tipu daya dia. Dan Allah kata apa? Dua-dua pihak ni menyesal tengok azab. Bila dia tengok azab, dua-dua kelompok ni menyesal. Yang memimpin menyesal, yang jadi pengikut pun menyesal. Lalu Allah pasangkan ada belenggu rantai dekat atas tengkuk dia dan mereka ni dibakar dengan api neraka. Nak kata apa tuan-tuan? Macam mana yang dimaksudkan dengan kubara, tipu daya yang dahsyat tu? Pengikut tu sampai rasa saya ni dah tak boleh nak kata apa. Dakwah tu sangat dahsyat. Macam tu. Siang malam dia buat kerja sampai kami ni tak kenal Tuhan. Sampai ni kami termakan dengan tipu daya dan perancangan orang-orang kafir. Ini cerita orang kafir tuan-tuan. Ayat yang kita baca surah As-Saba ni cerita orang kafir, pengikut menyalahkan pemimpin-pemimpin mereka. Dua-dua ni kafir tapi mereka menyesal apabila mereka melihat azab. Okey. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah nak tunjuk Nabi Nuh buat kerja dia. Orang kafir pun buat kerja dia. Nabi Nuh kuat berdakwah, orang kafir pun berdakwah juga. Tapi dia berdakwah. Jadi kat sini kita kena nampak pertembungan tu sangat kuat. Dan kita lah kena ada filter kita. Dan hari ni kita boleh tengok tuan-tuan macam mana kerja dakwah ni. Ada grup sunnah lawan dengan grup yang ahli bid'ah, yang bid'ah pun pertahankan bid'ahnya, yang sunnah mempertahankan sunnahnya. Kadang-kadang kita jadi orang tengah dah jadi pening dah. Semua orang duk cakap. Jadi kita sendiri yang kena ada ilmu dan kita kena ada filter untuk diri kita sendiri. Okey. Baik. Lalu Allah Ta'ala rakamkan ayat 23. Okey, Allah rakamkan. Okey, sebelum kita masuk ayat 23, cuba buka surah Furqan
surah 25 ayat 25. 25. Kita tengok tuan-tuan kalau kita tersalah memilih orang yang kita ikuti. Bahaya hati-hati. 25 Okey. Tengok Allah kata apa? Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari langit terpecah belah dan mengeluarkan al-ghamamah iaitu awan kabus putih, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan turunlah malaikat bergelombang-gelombang. Okey. Al-malaku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan yang paling benar pada hari itu adalah kepunyaan Allah Ar-Rahman. Wa kana yawman 'alal kafirina asira. Dan hari itu jugalah hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maksudnya kebenaran tertegak, kekufuran akan dalam keadaan kesukaran. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari itu orang-orang zalim akan menggigit kedua-dua tangannya. Allah guna kalimah yadai. Kalau kita kata gigit jari ni, kita kata apa? Oh, saya terlepaslah peluang ni, gigit jari kita. Apa kalimah dia, perkataan dia? Apa? Rugi ke? Gigit jari lah. Saya tak dapat jual tanah ni. Gigit jari saya. Rugilah. Rugilah rugi. Kita rasa rugi sangat, menyesal sangat. Sikit lagi. Tapi Allah guna kalimah, dia tak menggigit asabi', jari-jari dia. Allah kata dia gigit tangan dia. Nak kata dia bukan sedikit-sikit punya sesal. Sesal yang sangat melampau. Siapa? Orang yang zalim. Siapa zalim ni tuan-tuan? Orang yang menzalimi Allah. Allah sebagai Tuhan tapi dia syirik kepada Allah. Itu orang zalim. Okey? Kebenaran nampak dah, Tuhan tu Allah. Logiknya boleh terima. Tapi dia menentang. Ya, orang yang zalim. Dia zalim pada diri dia sendiri. Tuhannya Allah, tapi dia kufur kepada Allah. Mereka ni akan gigit tangan mereka dalam keadaan penyesalan. Untuk gambarkan penyesalan yang melampau. Lalu, dia akan kata apa tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaqulu, dan mereka akan berkata dalam keadaan ada penyesalan. Ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya lah kalau dahulu di dunia aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kalau aku tahulah aku ikut jalan Rasul. Ya wailata laitani. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan, dia ulang lagi sekali. Alangkah baik dia kata celakalah aku. Ya wailata. Celakalah aku. Laitani, alangkah baiknya lam attakhidh fulanan khalila. Kalau aku tak mengambil si fulan itu sebagai teman. Maksudnya apa? Dia menyesal. Kenapa saya ikut si fulan ni? Fulan ni ada dua tafsiran tuan-tuan. Pertama syaitan. Satu lagi manusia yang membawa kepada kesesatan. Dia punya menyesal. Kalau aku tahulah, aku ikut jalan Rasul. Aku tak ikut si fulan ni. Aku takkan ikut dia. Menyesal. Dan dia kata apa? Ya wailata laitani. Celaka. Dia celakakan diri dia. Bukan celakakan kawan tu. Dia celakakan diri dia. Aku ni memang teruk. Celaka sungguh aku ni. Kenapa aku pilih si fulan itu sebagai teman? Sedangkan jalan Rasul tu jelas. Rasul tu dah didengar daripada dunia dulu. Tapi tak ikut. Ini penyesalan tuan-tuan. Penyesalan. Dan ucapan ni adalah ucapan penghuni neraka. Bila dah nampak ainul yakin dengan mata dia suasana kiamat. Barulah penyesalan tu sampai. Okey. Baik. Ini satu ayat tuan-tuan. Satu ayat yang lain pula, tuan-tuan buka surah Al-Ahzab, surah 33. Surah Al-Ahzab, surah 33. Tuan-tuan tengok ayat 66. Surah 33 ayat 66. Saya dah sebut dah pada kesempatan yang lalu. Cuma saya ulang lagi sekali. Penyesalan kalau kita memilih orang yang salah. Ni tak kira pemimpin ke, tok guru ke, tok syekh ke, ulama simpang kiri kan. Kalau tuan-tuan Puan Syimah dengar yang baru ni?
Kalau Rasulullah ikut kanan, Tok Guru ikut kiri, saya ikut kiri. Kalau dia kata analogi, kalau saya bersangka baik lah, saya minta maaf Kalau saya bersangka baik, analogi dia sangat salah. Sebab kanan dan kiri adalah jalan yang berlawanan. Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, saya ikut kiri. Itu jalan yang berlawanan. Analogi itu tak tepat langsung. Tak tepat langsung. Melainkan kalau dia kata apa? Rasulullah buat macam ni. Ulama buat macam ni, saya ikut ulama sebab saya tak faham apa yang Rasulullah buat. Jadi kefahaman ulama yang selari dengan Rasulullah tu, itu yang saya ikut. Boleh faham tak? Contohlah, hadis Nabi kata apa? Ada ni baru ni saya tengok ada yang backup juga. Pun salah juga. Dia kata apa? Hadis Nabi sahih. Nabi kata apa? Melarang penulisan hadis. Nabi haramkan penulisan hadis tu Nabi haramkan. Lalu dia kata apa? Ulama kita menentang Nabi. Oh, itu tuduhan berat tu. Dia kata ulama kita menentang Nabi sebab ulama kita menulis hadis. Macam mana nak kira pula? Ulama dia tak menentang hadis tuan-tuan. Dia tak menentang Nabi. Salah. Ucapan tu tuduhan yang sangat berat. Kita dah belajar dalam surah Al-Hujurat. Nabi Allah Ta'ala turunkan ayat, jangan tarfa'us saut, jangan tinggikan suara kamu dengan Rasul. Sebab apa? Tujuan dia kalau kamu dah belajar tinggi suara depan Rasul, lepas ni kamu mula meremehkan pandangan Rasul. Akhirnya kamu cerca Rasul, akhirnya kamu tolak apa yang dikatakan oleh Rasul. Hati-hati. Itu tuduhan berat. Yang disebutkan dalam hadis ni, Nabi haramkan itu adalah larangan secara umum, bukan mutlak. Umum tu kenapa? Sebab masa ayat hadis tu disebutkan, itu zaman wahyu tengah turun. Nabi tak nak ada kekeliruan dan pencampuran antara ayat Quran dan juga hadis. Wahyu pun dicatat, hadis pun dicatat, akhirnya bercampur. Dah kita tak tahu mana beza. Itu yang Nabi nak. Sebab itu Nabi jangan. Kalau boleh kamu hafal. Hadis kamu hafal. Quran kamu catat. Dalam yang mana-mana kamu mampu. Sebab nak membezakan. Itu tujuan dia tuan-tuan. Tapi bila kata ulama menentang Rasul, saya rasa tuduhan berat. Tuduhan berat. Okey? Melainkan kita kata apa? Kita tak faham hadis. Ya. Sebab kita ilmu kita semua sangat terhad. Ulama yang memahami Rasul ni. Ulama yang memahami hadis dan Quran. Jadi kita ikut ulama sebab itulah kefahaman yang kita boleh faham kan? Memudahkan kita. Itu diterima. Tapi kalau kata Nabi ikut jalan kanan, ulama kiri saya ikut kiri, itu salah tuan-tuan. Itu menentang. Itu menentang. Okey? Sebab ulama yang ke kiri itu, iyalah tuan-tuan, ada orang kata ini haluan kanan, ni haluan kiri. Adakah maksudnya yang haluan kiri itu sokong kanan? Sudah tentu dia membawa aliran yang berbeza kan? Itu pun ada orang backup juga. Masih lagi nak bersangka baik. Sebab tuan-tuan hati-hati ya. Bila kita dah terlalu bersangka baik dan kesalahan yang sebelum ni, percaya pada zodiak lah, percaya pula dengan madi safarnya, dan macam-macam kebatilan yang dia bawa, masih lagi bersangka baik, itu saya rasa melampau. Okay? Dan perlu diperbaiki. Baru ni dengar lagi satu lagi kuliah. Saya banyak dengar kuliah ni. Malaysia? Tak tahu dia tapi Malaysia. Saya tahu Malaysia. Yang baru ni saya dengar, mulut yang berbau kopi diistighfarkan oleh para malaikat. Ini lagi dahsyat tuan-tuan, lagi dahsyat. Jangan main sampai tahap dia mulut yang sebab dia nak kata apa? Kenapa majlis ilmu ni ada qahwa? Ada kopi yang dia agih-agihkan kan? Satu hilangkan ngantuk, cukuplah kita kata hilangkan ngantuk. Logik lah kan? Tapi sampai nak mengkaitkan agama dengan niat mulut yang bau kopi tu sampai diistighfarkan oleh malaikat, datangkanlah das. Dalil kan? Waliyadzubillah. Macam-macam. Jadi kita sendiri tuan-tuan, saya minta maaf kalau saya sebut menyalahi. Kalau saya salah, tegur saya. Saya boleh tarik apa yang saya kata kalau saya salah. Sama ada tok syekh, tok guru dan sebagainya, ataupun sesiapa sahaja makhluk, manusia, individu dan sebagainya, jangan ikut kalau dia menyalahi apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Kalau dia membawa kita kenal Allah dan Rasul, silakan tuan-tuan, silakan. Tak ada halangan, silakan. Tapi kalau dia menentang, tinggalkan. Saya dah sebut dah sebelum ni. Tuan-tuan boleh baca surah At-Taubah ayat 100. Semua manusia tak dijamin masuk syurga. Semua manusia tak pernah ke syurga. Dan sebab itu tak ada manusia boleh kata ikut saya sebab ini jalan ke syurga. Tak ada orang boleh kata macam tu.
Melainkan Rasul lah. Melainkan Rasul. Sebab Allah jamin. Tetapi Allah datangkan kita contoh teladan daripada manusia yang selain Rasul, walaupun dia tak sampai syurga, tapi Allah jamin mereka ni penghuni syurga. Itulah jalan yang kita kena ikut. Siapa? Allah Ta'ala sebut wasabiqun. Golongan-golongan yang awal dahulu. Siapa? Ansar dan juga Muhajirin. Yang Allah redha kepada dia dan dia diredai oleh Allah, Allah sediakan syurga untuk dia. Itulah jalan yang kamu kena ikut. Dia bukan Rasul, tapi Allah confirmkan dia, jaminkan dia sebagai penghuni syurga. Ini jalan yang kamu kena ikut. Bukan jalan Tok Syekh ke Tok Guru, siapa-siapa. Sebab label semua orang boleh bagi. Okay? Dan kita hanya memilih apa yang Allah redha. Saya tak kata tuan-tuan kena tengok pada hadis terus, tengok pada Quran terus, tanpa ulama. Saya tak kata macam itu tuan-tuan. Jangan salah faham. Sebab kita record ni, ramai orang boleh potong ni. Saya tak kata macam itu, tuan-tuan jadi saksi. Saya tak kata macam itu. Memang kena ikut kepada apa yang dikatakan ulama sebab mereka menguasai ilmu. Mereka tahu ayat ni macam ni, maksudnya macam ni. Kalau mereka membawa itu, ikutlah. Bukan tolak ulama, tak. Ikutlah. Tapi kalau ulama yang bercanggah dengan Allah dan Rasul, itu yang perlu ditolak. Okay, sebab nanti kita akan menyesal. Kita yang akan menyesal. Okey, tengok surah Al-Ahzab tadi, surah yang ke-33. Tengok pada ayat yang ke-66. Antara lagi penyesalan manusia bila mana maksud dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum. Pada hari nanti yang mereka, wajah mereka dibolak-balikkan. Wajah-wajahnya dibolak-balikkan finnar, di dalam neraka Allah. Mukanya tu tuan-tuan macam kebab lah tuan-tuan. Duk pusing atas api ni. Pusing. Berbolak-balik ni. Bolak-balik ni tuan-tuan, wajah ni saya dah sebut dah. Dia sebahagian juzuk. Hanya sebahagian kepada tubuh lah. Maksudnya bila Allah kata wajah penghuni neraka ni, satu literalnya wajah lah yang dibolak-balikkan. Tapi kefahaman yang lain, bukan wajah je, tapi seluruh tubuhnya Allah balikkan dalam api neraka. Yaqulun, dan mereka ramai-ramai akan kata. Yaqulun maksudnya, yang ini semua penghuni neraka akan kata benda yang sama. Ya laitana, alangkah baiknya lah kalau kami ni ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalau kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ni semua cita-cita penghuni neraka tuan-tuan. Penghuni neraka bercita-cita dekat akhirat nanti dalam neraka. Kalaulah kalimah laitan ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, dia adalah kalimah cita-cita yang mustahil. Okay? Dia adalah cita-cita yang mustahil. Sebab itu dalam bahasa Arab disebut laitan ni adalah adatu tamanna. Impian, cita-cita yang mustahil nak dicapai. Dia takkan boleh capai. Jadi dia kata, semua orang dalam neraka bercita-cita apa? Kalaulah alangkah baiklah kalau saya kembali ke dunia, saya taat Allah, saya taat Rasul. Inilah pengajaran. Kalau kita jumpa dengan si fulan tu kan, dia dah berumur dah. Dia kata apa? Perkara yang paling saya sesal masa muda dulu, saya tak buat apa yang saya suka. Kita belajar apa? Oh, kalau saya muda ni, masa lagi muda ni, sepatutnya saya kena buat apa yang saya suka. Kita ambil pengajaran kan daripada orang yang dah melalui pengalaman dan orang yang menyesal dengan apa yang dia tak buat dulu. Itu pengajaran kita kan. Jadi ini pengajaran untuk penghuni neraka. Dia kata apa? Kalaulah dulu dekat dunia, saya taat Allah, saya taat Rasul. Yang ini yang kita kena buat sekarang. Apa perlu saya buat? Taat Allah, taat Rasul. Bukan taat makhluk yang Allah tak pernah jamin apa-apa pada dia. Kemudian dia kata apa? Wa qalu, dan mereka pula berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini telah mentaati sadatana, tuan-tuan kami, pemimpin-pemimpin kami. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Mereka dululah yang mesesatkan kami. Nampak? Dia sendiri tuan-tuan mengaku. Kalau aku tahu aku ikut jalan Allah, aku ikut jalan Rasul. Tapi aku ikut pemimpin dan pembesar yang sesatkan aku. Menyesal ni. Rabbana atihim, wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada pemimpin kami, pembesar kami, tok guru, tok syekh yang sesatkan kami ni, di'fain minal azab. Di'fain minal azab.
Dua kali ganda. Dhi'fain ni dua kali ganda daripada azab yang kami timpa ni. Dia kena bolak-balik muka kan? Azab ni. Dia kata apa? Azab yang kami timpa ni bagi kepada pemimpin kami, pembesar yang sesatkan kami ni dua kali ganda. Ini doa tuan-tuan daripada penghuni neraka. Wal anhum la'nan kabira, dan kau laknat dia dengan sebesar-besar laknat. Tuan-tuan pilihlah tuan-tuan, ayat Quran jelas sebut. Ayat 67. Surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 66, 67. Dan 68 kan? 63, 66, 67, 68. Okey? Baik. Sekarang tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok ayat 23 pula. Ayat 23 surah Nuh. Surah 71 ayat 23. Kita kembali balik surah Nuh ayat 23. Kalau kita tak ikut Rasul, tak ikut ulama yang mengikut Rasul, kita mengikut manusia ke, organisasi ke, parti ke, ahli politik ke, siapa-siapalah pemimpin pembesar yang menyesatkan tuan-tuan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ayat 23 ni. Allah rakamkan waqalu, dan pembesar-pembesar tadi tu pun berkata. Apa dia kata? La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Kata mereka, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sembahan-sembahan kamu. Allah gunakan kalimah ilah dekat situ. Alihah tu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala itulah. Jangan tinggalkan, la tadharunna, jangan kamu tinggalkan, sekali-kali jangan tinggalkan. Wala tadharunna, diulang lagi sekali tuan-tuan, double tuan, ni peringatan dia tau. Dia pesan dengan betul-betul. Dan jangan sekali-kali tinggalkan wadda, berhala yang bernama Wad, wala suwa', iaitu berhala yang bernama Suwa', wala Yaghuth, dan berhala yang bernama Yaghuth, wala wa Ya'uq, dan berhala yang bernama Ya'uq, wa Nasra, dan berhala yang bernama Nasr. Ada 5 berhala ni dipesan jangan tinggalkan. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi Nuh berpesan wa tawasaw bil haq. Orang kafir pun wa tawasaw bil batil. Dia pun pesan dengan kebatilan. Ni bertembung tuan-tuan, dua-dua ni bertembung. Dan kita boleh saksikan hari ni macam tu juga. Yang sangka dia buat kerja dakwah, yang ni pun dia sangka dia buat kerja dakwah, tapi adalah dakwah. Okay, kita sendirilah yang kena ada. Nanti ujung ayat ni tuan-tuan, ujung surah ni tuan-tuan akan nampak. Kemudian tuan-tuan, orang mukmin pun dipesan untuk sabar dalam ketaatan, orang kafir pun dipesan sabar dalam kemaksiatan. Jadi masa ni yang akan jadi fitnah. Sampai akhir zaman. Kita dah tak kenal dah. Ini kata betul, yang ni pun kata betul. Siapa betul pun tak tahu. Jadi sebab itu kebergantungan tu gigitlah dengan gigi geraham kamu, iaitu kitabullah wa sunnati rasulillah. Dua ni sahaja yang kita kena taksub. Yang lain tak boleh taksub. Saya taksub pada, saya percaya dia ni ulama, saya ikut dia je. Tak boleh juga. Kita kena ada filter kita. Betul tak? Kita kena filter kita. Apa filter kita? Allah dan Rasul. Sekarang ni tuan-tuan, okeylah kita nampak secara literal ayat macam ni. Kita nampak literal macam ni. Kita tak faham secara detail seperti mana para ulama faham. Tapi kita faham macam ni. Tapi paling tidak, kita ada sedikit ilmu. Kalau kita tengok, macam pelik pula dia ngajar dia ni. Macam pelik pula dia cakap ni. Di situ menjadikan kita berhati-hati. Tak kita kata, saya terima sungguh. Sebab cara dia, perwatakan dia, gaya dia tu, saya terima. Tak. Sebab itu Nabi sendiri sebut, kitabullah wa sunnati rasulillah. Tak ditambah dengan ulama warasatul anbiya, tak ada pun. Sebab boleh jadi dia pun membawa kepada kesesatan. Dua ni sahaja. Orang mukmin nak ataupun tidak, dia pegang dua ni. Tapi kefahaman kita mungkin bercanggah, salah. Jadi ikutlah para ulama yang ikut dua ni. Okay? Boleh faham tak saya tu? Boleh faham Kalau ada kesesatan, maksudnya kita sendirilah kena ada ilmu. Kita kena ada filter kita. Okey, kalau tidak, akhirnya kamu akan jadilah seperti mereka ini. Saya sebut dah sebelum ni. Punya ramai para orang saleh, lelaki-lelaki saleh, Allah diamkan nama dia. Allah tak sebut. Contohnya Nabi Khidir. Allah tak sebut nama dia.
Kan? Allah tak sebut. Senyap dia jumpa dengan Nabi Musa, Allah tak sebut nama dia. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, Allah tak sebut nama dia. Orang-orang soleh ni. Tapi nama berhala Allah sebut pula. Nama berhala Allah sebut. Nama orang baik Allah tak sebut. Allah diamkan nama dia, Allah hanya sebut cerita dia. Tapi kisah ni Allah sebut nama berhala. Kenapa tuan-tuan? Sebab 5 inilah adalah kita kata pencetus kesyirikan yang pertama di atas muka bumi. Inilah punca berlakunya kesyirikan. 5 ni namanya Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dengan Nasr ni. 5 ni orang soleh. Pada zaman Nabi Nuh, 5 ni orang soleh. Tapi bila 5 ni mati, pengikutnya taksub. Okeylah, kita buatlah bentuk yang seperti dia. Kalau kita buat majlis, kita dapat rasa dia ni bersama dengan kita. Dia mula rasa macam itulah tuan-tuan, mula-mula kan. Tapi lama kelamaan, generasi ke generasi, akhirnya ilmu makin terkikis, kesesatan tu pula makin datang, bisikan syaitan makin banyak. Dia pun akhirnya satu generasi mula-mula kita letak saja, kita tak sembah, kita letak je. Tapi generasi yang akan datang, dia mula bercakap pula, mengadu. Generasi yang akan datang akhirnya membawa kepada sembahan. Dan kisah ni tuan-tuan, Al-Imam Ibn Kathir kata apa? 5 patung ni, 5 manusia yang mula-mula dijadikan patung ni, akhirnya berkembang sampai ke bumi Mekah. Antaranya kata Al-Imam daripada Al-Imam Ibn Kathir, daripada riwayat Al-Bukhari, daripada Abdullah bin Abbas, berhala-berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh ni akhirnya terkenal pada zaman mereka, zaman Nabi ni. Berhala Nabi Nuh ni terkenal sampai zaman Nabi. Apa dia? Iaitu kata Abdullah bin Abbas, Wad tadi tu, berhala yang bernama Wad, disembah oleh suku Kalb di Daumatul Jandal. Ada satu daerah dekat Saudi ni namanya Daumatul Jandal. Hari ni ada. Daerah ni. Kabilah yang duduk pada zaman Nabi tu namanya kabilah Kalb. Mereka sembah berhala namanya Wad. Tu kisah Nabi Nuh tu punya berapa ribu tahun tu tuan-tuan. Tapi sampai hari tu disembah lagi. Kemudian yang bernama Suwa' disembah oleh Huzail. Yang bernama Yaghuth disembah oleh Murad. Ini kabilah-kabilah lah. Kemudian berpindah pula dekat kota Sabak. Sabak ni sampai ke Yaman tuan-tuan. Jauh tu. Kemudian yang bernama Ya'uq disembah oleh suku Hamdan. Nasr pula disembah oleh suku Himyar daripada keluarga Zulkila'. Ini semua orang-orang daripada dulu tu dia turun-temurun akhirnya menjadi sembahan. Okey. Sebagai satu contoh tuan-tuan. Dia berlaku seperti mana zaman sebelum Nabi. Kita tahu ada Bani Jurhum. Bani Jurhum ni kita kata suku pertama yang duduk di Mekah. Keturunan mereka ni berkahwin dengan Nabi Ismail AS. Maksudnya kalau orang kata siapa penduduk awal Mekah? Bani Jurhum. Lepas Bani Jurhum, ada satu lagi kabilah namanya kabilah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah, satu kabilah namanya Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni antara mereka ada orang soleh. Mereka ni agamanya adalah agama syariat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bani Jurhum, Bani Khuza'ah ni dia ada agama. Agama dia adalah agama Nabi Ismail. Kan Nabi Ismail buka Mekah. Jadi mereka ni ikut je lah ajaran tu. Mereka beribadah di Kaabah, berdoa di Kaabah dan sebagainya. Pendek cerita, di antara Bani Khuza'ah ini, dia perintah dekat Mekah 300 tahun. Pada zaman dia tu, ada seorang lelaki namanya Amru bin Luhai. Ni orang soleh ni. Dia hormati, diikuti. Orang soleh. Tapi Amru bin Luhai ni, satu hari, dia pergi ke Syam. Syam ni kan bumi Anbiya. Ramai kan, dikenali bumi Anbiya. Dia pergi ke sana, dia jumpa dengan ada satu kabilah di Syam. Saya lupa nama kabilah tu. Dia jumpa dekat sana, dia tengok kabilah ni sembah patung. Ini disebut dalam sirah tuan-tuan. Bukan saya tambah-tambah, disebut dalam sirah. Dia sembah patung. Masa dia sembah patung, dia tanya, kenapa sembah patung? Dia kata, bumi Syam ni, dia kata kering satu hari tu. Kami sembah patung, bumi ni subur. Dia kata, kami sembah patung, bumi ni subur. Tuhannya tetap Allah. Sebab itu Allah kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka, siapa Tuhan yang jadikan langit bumi ni?
Siapa Tuhan yang menjalankan bumi matahari bulan ni? La yaqulunallah. Mesti dia akan jawab Allah. Tuhannya Allah. Akidahnya Allah. Tapi dia letakkan berhala ni sebagai perantaraan. Jadi, Amru bin Luhai ni, dia tengok orang Syam kata macam tu. Dia kata kalau macam tu saya pun nak buat jugalah. Ambillah berhala tu, bawa balik ke kota Mekah. Dan dia pun kata pada orang Mekah, aku tengok orang Syam ni sembah. Dan orang Mekah boleh terima, relevan sebab dia datang daripada Syam, bumi Anbiya ni. Boleh faham saya? Sebab tu kita macam tu juga zaman kita ni. Asal datang daripada Arab, asal datang daripada, kita kata bumi Anbiya, 100% terima. Sedangkan ada akal kita ni, Allah Ta'ala sebut adanya Quran dan adanya sunnah. Kita filter kita. Bukan semua yang tu datang, semua betul belaka ke? Ambil sajalah, sapu saja. Tak. Amru bin Luhai macam tu fikir dia. Ni datang daripada Syam ni. Relevan ni bumi Anbiya. Okeylah kita bawa. Bila bawa pula, Amru bin Luhai ni dihormati orang soleh. Dia pun sembah. Sebab lagi feel lah tuan-tuan. Kita sembah Kaabah, bukan sembah Kaabah. Kita beribadah depan Kaabah ni tak nampak kotak je tu kan. Cuma kita, saya bagi tahu kita bukan menyembah Kaabah. Kita mengarah ke tempat yang sama. Okay? Kaabah tu kalau tercabut sekalipun, tetap ke situ juga tempat kita. Jadi, bila mereka tengok, Amru bin Luhai ni sembah berhala dan mereka pun rasa feel. Bila doa, nampak telinga berhala tu. Dia tengah dengar lah ni. Nampak tangan berhala. Cuba tuan-tuan buat. Betul. Dia rasa feel tu lain sebab kita nampak bentuk yang kita minta ni. Nampak telinganya, nampak matanya, nampak tangan dan kakinya. Dia rasa lebih feel. Itu syaitan. Jadinya, akhirnya dia membawalah kepada berhala-berhala yang lain. Nampak macam berkesan, dia bawa berhala sana, berhala sini. Dia datang diimport daripada banyak-banyak tempat. Akhirnya sampailah ratusan berhala yang ada di sekitar Kaabah. Kesan satu je. Nampak tak? Okay. Mula-mula kita ingat, tak apalah, yang ni sebagai perantara je. Okay? Sangkaan-sangkaan kita. Tak apa saya ada ni. Tapi kesan buruknya lebih besar. Itu Amru bin Luhai. Hari ni tuan-tuan di bumi Malaysia pun ada juga. Siapa? Rasa-rasa. Saya minta maaf kalau saya sebut secara terbuka. Kalau tuan-tuan tengok, Almarhum Sultan Abdul Hamid. Ni ayah kepada Tunku Abdul Rahman. Tuan-tuan boleh Google sendiri. Almarhum Sultan Abdul Hamid. Dia ni ada pakai, apa nama tu? Kalau di utara ni banyak kedai Cina, kedai India, kedai Melayu tu dia ada pakai tu. Apa saya lupalah. Dia macam bulu burung. Bulu kasawari ke apa. Dia ada pakai dekat dia punya tengkolok dia tu. Diletakkan dekat kedai-kedai. Dengan niat apa? Ini pelaris. Pelaris. Mula-mula dulu saya pun pelik. Kenapa gambar dia ni ada? Mula saya sangka biasalah. Kan? Sangka saya, ni gambar. Yalah gambar sultan kan. Kita letak di negeri-negeri. Biasalah. Tapi sultan ni dah tak ada dah. Ada sultan yang baru kan. Tapi kekal lagi gambar tu. Bila tanya-tanya, dia kata ni pelaris. Sebab apa? Almarhum Sultan Abdul Hamid ni memang orang soleh. Dia memang orang soleh. Dan dia memang mengaji pondok. Cuma dalam satu kisah tu, dia ni dipanggil wali lah. Dia macam Amru bin Luhai tu, wali juga. Tapi dia salah. Tapi yang Sultan Abdul Hamid ni tak buat salah. Dia lepas kewafatan dia lah. Mangkatnya sultan ni lepas tu, orang-orang lepas tu yang jadikan dia. Sebab mereka melihat Sultan Abdul Hamid ni sebagai wali. Sebab ada satu kisah ni, tak tahu kisah ni betul atau tidak, tapi kisah yang saya dengar, cerita daripada orang yang betul-betul meyakini dia ni pelaris. Dia pernah pergi belajar dengan seorang tok guru ni. Dia naik gajah. Naik gajah ni pergi belajar kat pondok ni dengan tok guru ni. Tok guru ni suruh dia balik. Balik. Jangan datang sini. Tak bagi. Bila ditanyakan pada tok guru tu, kenapa tak boleh? Dia kata apa? Sebab dia datang dengan membawa darjat sebagai raja. Saya tak nak terima murid. Sebab dia datang dengan gajah. Akhirnya Sultan Abdul Hamid ni datang lepas tu kali kedua, dia datang dengan berjalan kaki. Maksudnya dia tak bawa pangkat dia sebagai raja lah. Datang sebagai murid yang nak belajar. Maka dia diterima. Maksudnya orang ceritalah tentang kemuliaan dia tu. Bagus dia, tawaduk dia, ilmu dia. Akhirnya orang angkat dia wali. Lepas wafatnya dia tu, mangkatnya raja ni, ayah kepada Tunku Abdul Rahman, dia dah jadikan hiasan-hiasan. Kalau pergi dekat negara-negara utara, belah-belah sana, ada yang letakkan ini sebagai di dinding-dinding mereka dengan niat sebagai pelaris. Ini adalah perkara yang batil. Batil. Okey?
Baik. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang soleh itu tak salah. Tapi orang selepas itu, pengikut selepas itu taksubnya. Kalau orang soleh itu di zamannya dan nampak ada berlaku ketaksuban kepada dia, dia perlu cegah. Saya ni juga adalah melakukan kesalahan. Dia kena bagi tahu. Saya paling suka dengan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia masuk, tuan-tuan boleh tengok, ikuti kuliahnya di almarhum ni Syahid Dr. Ramadan Al-Buti, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia ni ulama daripada Syam, Syria. Bila dia masuk masjid tuan-tuan, Masjid Umawi dekat Syam tu, orang berdiri tuan-tuan. Dia sangat alim dia ni, alim sangat. Kita belajar fiqh sirah pun, kitab sirah pun daripada dia. Ini ulama yang baru meninggal ni, Syahid, kena bom. Dia mengajar dekat masjid, dia kena bom. Masa dia mengajar dekat masa dia masuk masjid tuan-tuan, orang semua berdiri. Dia kata apa? Duduk. Saya rasa malu dimuliakan di dalam rumah Allah. Subhanallah, macam tu. Itu ulama tuan-tuan. Hari ni ulama kita letak tangan je. Cium sini. Cium. Saya minta maaf sebut. Yang lagi dahsyat tuan-tuan, orang datang bawa air ni. Dia pun ambil air. Saya tak tipu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok YouTube. Ambil air ni. Kan, lepas tu adalah orang nak bersalaman ke apa kan. Laki, perempuan semua pakat salam. Dan dia pun salam. Yang perempuan dia pegang kepala. Kemudian ada yang minta air, dia pun tiup air ni. Kalau saya kata tak sampai 2 second lah tuan-tuan, dia ambil air. Apa maksudnya tuan-tuan? Baca doa ke? Baca bismillah ke? Ataupun nak tunjuk dia ada barakah? Orang nak bertabaruk dengan dia, mengambil keberkatan daripada dia. Yang ini perkara-perkara yang kita sepatutnya kita kena ada kesedaran lah. Ini benda ni salah. Agama kita tak mengajar seperti itu. Saya minta maaf tuan-tuan. Ini bukan saya menyerang. Tak, saya bukan niat seperti itu. Tapi yang saya niatkan, apa yang saya katakan ini, supaya nampak apa yang salah dan apa yang benar. Okay? Jangan kita taksub kepada manusia. Sekalipun orang saleh. Okay? Jangan taksub. Sebab itulah yang akan menjadi bibit-bibit kepada kesesatan. Okey. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang ke-24, waqad adallu katsira. Dan Allah Taala menyebutkan dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Pemimpin tadi tu, iaitu pada kaum Nabi Nuh AS, mereka telah sesatkan kaum yang lain. Ramai orang jadi sesat kerana perbuatan mereka. Wala tazidiz zalimina illa dalala. Wala tazidiz zalimina illa dalala. Lalu kalimah wala tazidiz zalimin tu tuan-tuan, itu adalah doa Nabi Nuh. Itu doa Nabi Nuh. Waqad adallu katsira itu, dan sesudahnya mereka telah sesatkan kebanyakan manusia, itu adalah merujuk kepada perbuatan pembesar-pembesar yang perintahkan kaum dia sembah kepada 5 berhala tadi. Lalu Nabi Nuh kata apa? Wala tazidiz zalimin. Ya Allah, jangan engkau tambahkan orang zalim itu selain kesesatan. Tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan, ayat 24 ni seolah-olahnya macam Nabi Nuh ni dah putus asa, give up. Betul Sebab Allah kata apa? Sebab Allah kata Nabi Nuh berdoa, wala tazidiz zalimin. Ya Allah, jangan tambahkan lagi kezaliman ini, orang-orang yang zalim ini, illa dalal. Maksudnya Nabi Nuh tak doakan hidayah dah. Nabi Nuh kata kau jangan tambahkan dia, melainkan sesat je. Kau bagi dia sesat lagi. Kita macam pelik. Punya lama berdakwah 950 tahun, dah nak penghujung, give up pula. Apa komen tuan-tuan? Dah geram sangat. Tapi dia mengaibkanlah tugas Rasul tu. Kan? Memanglah manusia memang ada perasaan tu kan. Dia rasa macam tapi kenapa Nabi Nuh buat macam tu? Nabi Nuh doakan kesesatan. Tapi lagi dahsyat, kita ni tak sempat juga habis juga Tak apa, kita pelan-pelan. Tuan-tuan tengok ayat 26 tu lagi. Cuba lompat tengok ayat 26. Nabi Nuh kata, wa qala Nuh, dan doa Nabi Nuh lagi, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar 'alal ardi minal kafirina diyara. Janganlah engkau biarkan seorang pun orang kafir yang tinggal di atas muka bumi ni. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya kalau engkau biarkan mereka tinggal atas muka bumi ni,
pasti mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang melakukan maksiat dan kekafiran. Maksudnya apa? Nabi Nuh bukan sekadar kata, ya Allah kau tambahkan sesat, tapi Nabi Nuh kata apa? Kau lenyapkan mereka semua. Ini doa Nabi Nuh ni. Kenapa tuan-tuan? Okey, baik. Itu antara hujah lah. Antara hujah. Saya tak nafikan. Memang ada pandangan ulama macam tu. Kerana dia nak selamatkan. Tak nak lagi ada orang yang rosak. Pengalaman dia dah ramai sangat orang rosak ni. Sebab tuan-tuan bayangkan, dia hidup 950 tahun. Dia dah nampak dah generasi tok moyang dia memang sesat. Lahir anak dah bersangka baik dah. Oh, InsyaAllah lah dia ni baik. Sesat juga. Tengok anak dia pula ada cucu. Cucu pun sesat. Dia kata cukup lah. Dia habislah ni pengalaman dia. Tapi sebenarnya dia doa macam ni tuan-tuan setelah Allah turunkan wahyu di penghujung tu. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Hud. Surah yang ke-11. Tengok surah Hud, surah yang ke-11. Ayat 36. Surah Hud, surah yang ke-11, ayat 36. Sebelas 11:36. Baik, Allah kata apa? Wa uhiya ila Nuhin, dan kami wahyukan kepada Nuh ataupun kami perintahkan kepada Nuh annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya lan yu'minu, Allah gunakan kalimah lan. Lan tu maksudnya tidak akan yu'min, tidak akan ada orang yang beriman min qaumika, daripada kaum kau, illa man qad aman, melainkan orang yang dah beriman je. Maksudnya Allah Ta'ala telah tetapkan, dah berhenti dah, tak ada orang beriman dah. Allah sendiri yang sebut. Sebab itu Nabi Nuh kata, kalau macam tu kau tambah lagi sesat dan engkau lenyapkan terus mereka. Itu permintaan dia. Sebab dia dah tak ada point dah. Dah tak ada point. Sebab tuan-tuan nak kata apa? Hukuman yang Allah turunkan itu adalah layak. Dah habis tempo. Sebab sabar manusia ni ada limit. Dan sabar manusia ni ada limit. Dan dia ada tempoh dia. Punya panjang tuan-tuan 950 tahun. Dakwah punya lama 80 orang saja beriman. Dalam nisbah 15 tahun seorang je beriman. Sabar tu habis dah. Jadi mereka memang layak untuk dihukum. Sebab itu Nabi Nuh bila Allah kata, kalau Allah tak kata ayat ni tuan-tuan, Nabi Nuh mungkin terus lagi berusaha, terus lagi berdakwah. Tapi sebab Allah kata dah tak ada orang beriman dah. Kau jangan kecil hati. Cuba tuan-tuan bayangkan ada seorang guru mengajar. Kelas dia memang degil. Kalau kita lah sebulan kita kata, cukuplah saya terik lah. Dah tak payah ngajar lah, memang sesat. Saya cakap, dia cakap macam ni. Saya macam ni, dia tutup telinga. Saya dakwah, dia tutup muka, dia lari pula daripada saya. Bahkan dia hina pula saya. Oh, kalau kita kata cukup lah. Tapi Nabi Nuh ni, dia optimis. Macam-macam kaedah. Dia pujuk, dia belanja makan, dia itu. Macam-macam dia buat. Contoh lain contoh. Tapi hujung sekali, Nabi Nuh ni dia ralat. Dia ralat. Sebab Allah kata apa? Dah tak ada orang beriman. Tak ada orang beriman dah. Kau jangan ni. Hati dia ni masih lagi, ya Allah, takkanlah tak ada orang beriman. Tempoh panjang tuan-tuan. Dia dah rasa ini kaum dia ni. Sebahagian daripada dia. Punya panjang. Tapi sebabkan itu kata-kata Allah dan tengok kemaksiatan lagi makin jahat, dia pun dia kata tak apalah. Kalau macam tu wahai Allah, kau tambahkan lagi kesesatan dan kau lenyapkan saja. Kau lenyapkan saja. Ini permintaan. Dan tuan-tuan jangan nampak permintaan ini adalah satu kezaliman. Tak Bukan putus asa, bukan kezaliman. Maksudnya dah tak ada usaha, kau lenyapkan je. Tak. Lenyap itu adalah untuk menyelamatkan orang yang beriman saja. Kalau dibiarkan lagi, takut-takut yang 80 beriman jadi sesat dah. Sebab dia orang minoriti. Yang sesat ni majoriti. Jadi kita ada kepentingan. Dah kalau tak nak terima tak apalah. Saya fokus yang ini. Yang nak belajar kita fokus yang belajar. Yang tak belajar tak apalah. Saya nak buat apa lagi dah. Saya dah fokus pada dia. Tapi dah tak nak. Saya fokus yang ini. Sebab itu Nabi Nuh minta macam tu. Okay, lenyapkan sahaja. Okay, ini bukan satu kejahatan. Dan lepas tu tuan-tuan, barulah tuan-tuan boleh tengok surah Hud tadi ni. Surah yang ke-11 ayat 38. Barulah Allah kata apa? Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala' min qaumih
sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Kalimah sakhar tu kita dah bincang dulu tuan-tuan. Dia menyindir. Dia kata, dah tukar profession ke? Dulu pendakwah, dah penat Dah jadi pembina kapal pula. Macam tu, perkataan tu tuan. Menyakitkan hati kan? Contohlah kita buat kerja dakwah-dakwah tuan-tuan, akhirnya kita dah tinggalkan dakwah. Orang kan ingat kita putus asa. Dah jemu lah tu kan, pada muka kau. Macam tu lah. Macam tu ayat dia. Dah tukar jadi tukang kapal pula. Dan buat kapal pula tengah-tengah Sahara. Musim panas pula. Kau pun terbiak ke? Macam tu perkataan dia. Dia mengejek sakhar. Dan Nabi Nuh kata apa? Fa inna naskharu minkum. Jika kamu mengejek kami ejek kamu lepas ni. Kama taskharun, seperti mana kamu mengejek kami. Nak menunjuk tuan-tuan, Nabi Nuh tak mengejek. Tapi kalau dia start dulu, kita balas. Okay? Dia start dulu, kita balas. Dan kami mengejek pun tak melampaui batas. Kama taskharun, seperti mana kamu buat kami buat macam tu pada kamu. Okay? Barulah berlaku kisah pembinaan kapal. Tuan-tuan bayangkan Allah sebut kullama marrah. Setiap kali, maksud setiap pemimpin yang lalu jumpa dia, setiap tu akan mengutuk. Punya tertekan Nabi Nuh ni tuan-tuan. Ni dakwah ni. Ni namanya empathy. Bila Nabi SAW baca kisah ni tuan-tuan, turun pada Nabi, Nabi rasa apa? Nabi Nuh 950 tahun. Aku baru 23 tahun. Dia rasa empathy. Ada orang lebih dahsyat. Senior saya lebih dahsyat. Saya ni baru ni saja. Tapi cuma tuan-tuan, Allah nak kata apa? Nabi Nuh, kaum dia tak beriman, Allah hancurkan. Allah datangkan at-tufan. Iaitu air daripada langit yang berpusing dan air yang keluar daripada bumi yang berpusing. Allah hancurkan. Tapi Allah pujuk Nabi SAW. Allah kata, kamu punya kaum aku tak hancurkan. Buktinya apa tuan-tuan? Yang ni nanti kita ulang tuan-tuan. Saya sekadar supaya ending kita tuan-tuan boleh nampak pengajaran sikit lah. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat Surah Al-Anfal, surah ke-8, 33. Tengok 8, 33. 8, 33. 8, 33. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tengok pada permulaan surah Nuh, Allah turunkan rahmat kalau mereka beristighfar. Tapi jangan lupa Allah juga turunkan hujan sebagai rahmat kalau mereka beristighfar. Tapi penghujung surah Nuh, Allah kata, aku juga turunkan hujan, tapi sebagai azab kalau kamu kufur. Hujan tetap turun, tapi keadaannya berbeza-beza. Okay? Dan kat sini Allah kata apa? Kalau Nabi Nuh, mereka tak beriman, aku azab mereka, aku hancurkan mereka. Wahai Muhammad, kalau kamu sabar, Allah tak akan hancurkan pembesar. Allah tak akan hancurkan musuh kamu. Allah hancurkan musuh kamu dan kamu menang dalam peperangan. Itu beza dia. Kalau kaum Nabi Nuh semua dihancurkan. Tapi untuk Nabi SAW, pemimpin pun akan hancur. Pemimpin Quraisy. Tapi hancurnya dalam Badar. Dan Nabi menang dalam Badar. Dia ada perbezaan kat situ. Dan pada ayat ini Allah kata apa? Kata Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan Allah, وَمَا كَانَ اللَّهُ. Dan Allah tidak sekali-kali. Kalimah ma tu tuan-tuan, ma kana tu, ma kana itu namanya an-nafyu ma sya'. An-nafyu ma sya'. Macam mana kata? An-nafyu sya' ni maksudnya Allah takkan buat. Sama ada sekarang ataupun akan datang sampai bila-bila. An-nafyu sya'. Maksudnya dia takkan berlaku. Allah kata wa ma kana Allah sekali-kali liyu'adzibahum, tidak akan mengazab kaum kau wahai Muhammad wa anta fihim, sekiranya engkau masih lagi berada dalam kalangan mereka. Sebab kalau tuan-tuan tengok ayat ni, nanti kita akan ulang pada kuliah yang akan datang. Tuan-tuan kena tengok ayat sebelum-sebelum tu, orang Quraisy dia kata Nabi macam-macam. Nabi ni sampai down tau, macam-macam. Dan pujukan Nabi ni pada kisah Nuh. Dan cuma ending Nuh tu, kaum ni semua hancur. Nabi pula sayang pada kaum dia. Jadi Allah pujuk Nabi SAW, aku tak akan sekali-kali azab kaum kau macam mana umat-umat terdahulu. Kaum dahulu, dia kutuk Nabi dia, aku hancurkan. Tapi kaum kau aku takkan buat.
selagi mana wa anta fihim, selagi engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan, maksudnya Nabi hidup takkan hancur. Dan Allah ulang lagi sekali, wa ma kana Allah, dan Allah sekali-kali tidak mu'adzibahum, mengazabkan kaum kau, wa hum yastaghfirun, selagi mana mereka beristighfar kepada Allah. Maksudnya selepas Nabi tak ada, tapi kalau mereka bertaubat, Allah takkan hancurkan. Itu jaminan daripada Allah. Itu beza kita dengan kaum-kaum yang terdahulu. Okey. Boleh tuan-tuan? Ada apa-apa soalan? Okey. Tak ada apa-apa Okey, baik. Insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa, mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang berikutnya pada ayat yang ke 26 sampai ayat 28 insya-Allah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.